Lawan tetap. Saya ingat lagi, Masya Allah. Datuk Seri, sebagai pembuka bicara, balik kampung ke Penang, saya dengar kata sebelum ni ada pergi sekolah rendah dulu kan. Cerita sikit, kalau di Penang ni mana pot yang menjadi kegemaran Datuk Seri? Tempat lepak ke, nasi kandak ke kan? Di mana tempat yang Datuk Seri sentiasa berkunjung dan pengalaman membesar di negeri Pulau Pinang sebelum ke MCKK? Datuk Seri, fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Saudara Amin. Ini handal juga nak jadi moderator ni. Terima kasih. Terima kasih Tun Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, KSU, STI dan Timbalan Ketua Menteri dan Tan Sri Salim. Bukan CM Salim, Tan Sri Salim. MC-MC yang bantu menjelas. Dan yang paling penting, anak-anak yang mendukung program Gen AI ini. Baik. Sebelum tu kerana ini baru lagi Deepavali, jadi saya ingat untuk masyarakat India, terutama dengan sambutan tadi, saya nak ucapkan India Deepavali Nal Vartukal. Okey. Dia sekejap maknanya boleh, kita kena santuni. Kadang-kadang kita ni banyak bicara soal pertelingkahan, kebencian, permusuhan. Walaupun kita tahu Islam tu rahmatan lil alamin, walaupun kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, tapi kadang-kadang tindakan kita itu membawa hanya musuh benci. Jadi sebab itu saya rasa tugas kita dalam kerajaan madani ini menyantuni. Ada kita beza pendapat, tak apa. Kita tak setuju, boleh. Tapi tidak kerana kebencian, warna kulit dan sebagainya. Minggu lalu, Presiden Ethiopia tu dulu Habasyah. Habasyah ini tempat lahirnya Sayyidina Bilal. Jadi Prime Minister, Perdana Menteri dia datang. Dia kata kagum Kuala Lumpur itu gini. Namanya Abi Ahmad Ali. Bapa dia Muslim, mak dia Kristian. Dia bukan Islam, yang saya tahulah. Tapi dia bicara tu dengan Alhamdulillah, InsyaAllah, Barakallah. Kemudian saya cerita kat dia. Saya kata, Prime Minister Abi, tahu tak anda bahawa hijrah pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Rasul, ke Habasyah, Ethiopia. Itu ke Ethiopia, ke Habasyah, negeri anda. Dan Maharaja masa itu namanya Najashi, Kristian. Rombongan Islam nak minta perlindungan. Rombongan Quraisy kafir pergi menyatakan jangan, tangkap mereka, bagi kami bawa balik. Najashi kata tak apa, dia dengar belah sini, dia dengar rombongan Islam. Itu apa yang pasal kamu bawa perpecahan? Kami tak bawa perpecahan, kami mengesahkan Tuhan yang satu. Kami iktiraf semua nabi-nabi termasuk Isa alaihissalam. Jadi dia kata, pasal apa aku nak tekan mereka? Jadi Maharaja Najashi dalam hijrah pertama orang Islam ke negeri Kristian, inilah dalam sejarah hijrah pertama, Maharaja Najashi Kristian beri perlindungan dan jamin kamu boleh duduk sini dan kami jamin keselamatan. Jadi itu sebenarnya yang patut kita ajar. Ada tak lepas itu ada permusuhan raja-raja Kristian yang zalim? Ada. Ada tak raja-raja dan khalifah Islam yang kemudian Maharaja Islam yang zalim? Ada. Tapi mengapa tak boleh mula dengan fakta supaya kita faham? Bila saya sebut begitu, tahu tak Perdana Menteri yang Kristian kata ke saya, Perdana Menteri Anwar, jangan lupa Bilal juga dari Habasyah. Saya terus tertarik. Dia kata Bilal. Dan saya pun dalam ucapan pengenalan dia, Bilal yang hitam legam, bibirnya tebal, dibawa kemudian sebagai hamba abdi, dibebaskan setelah dia masuk Islam dan didera setengah mati seperti sudah tahu. Kemudian selepas wafat Rasulullah, dia pernah diangkat sebagai gubernur Madinah. Maknanya, dan azan dia itu saring dan indahnya suara, hamba. Dia tidak ada penghinaan kerana warna kulitnya, kerana dulu keturunan hamba, kerana tak tahu di mana ibu bapa dia.
tetapi kemuliaannya. Ada satu peristiwa di mana salah seorang sahabat dalam bijang tu, dia panggil Bilal ini, Yabna Sauda, hai anak orang kulit hitam. Betul tak anak kulit hitam? Betul. Tapi mengapa Rasulullah larang? Dia sebut, anak kulit hitam, jangan sekali-kali kamu singgung dan hina orang kerana warna kulit dan keturunannya. Apa jawab Rasulullah? Dia itu ahlil baiti, dia itu ahli keluargaku. Macam seorang hamba abdi, hitam legam, dari Ethiopia Habasyah, diangkat. Ini mesej Islam. Jadi kalau saya raikan rakan-rakan saya masyarakat India atau Tamil atau Hindu, saya raikan kerana hubungan kemanusiaan, humanity, kerana mereka warga negara yang taat, yang kasih kepada negara ini, yang bayar cukai, yang jaga keamanan. Itu sebab saya ucap di Pavali Nal Val Tukar. Mukadimah panjang sikit, tapi saya ingat satu pengajaran bagi anak-anak dari college, dari USM semua ni, kena ingat ini yang kita nak terapkan. Jangan izinkan negara ini pecah belah dan hancur kerana permusuhan, kebencian, orang nak merosakkan. Apa masalah dia? Ada kita setuju? Yes. Ada kita tak setuju? Ya. Ada kita tidak setuju. Kadang-kadang tuntutan mereka melampau, kita bantah, kita pilih kerajaan yang tegas. Tetapi bukan semua musuh, bukan semua salah. Ini saya harap pengantar ini memberikan kefahaman. Yang keduanya maksudnya yang baru nak jawab soalan. Ya, boleh lah tu sih. boleh. Soalan ni, saya lahir di Sungai Bakam, dibesar di Hospital Quarters Bukit Mentajam. Wow. Ya. Dan kemudian dikirim ke sekolah rendah Chok Tok Kun peringkat awal. Dan bila saya pergi sekolah primary, di masa itu dia panggil sekolah perantaraan, Special Malay dia panggil, masuk sekolah Stowell, mana junior high school. Petang kena pergi di Chok Tok Kun, kena belajar petang itu belajar di Ittihadiyah Islamiyah Wataniyah, sekolah agama di Chok Tok Kun. Malamnya baca Quran daripada Lebay Saleh, salah seorang qari yang terkenal. Jadi kalau tanya mana minat saya, di situ tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Jadi saya ini lapangan saya lah, maknanya dari hospital Bukit Mentajam ke kampung Chok Tok Kun, ke Padang Lalang, ke Kubang Semang, ke Matang Tok Kandu, itu semua tempat permainan saya. Itu jawab. Terima kasih. Masya Allah. Datuk Seri, daripada asal-usul kita pi ke semangat orang muda dulu. Saya ingat Datuk Seri, Raja Ali Tobeng dalam bukunya Universitas Sri Sakti, dia sebut tentang kepimpinan mahasiswa. Dia kata, andai mahasiswa berkata A, rakyat di belakangku akan berkata A. Andai mahasiswa turun ke jalanan, rakyat akan membaling dengan makanan. Nak sebut semangat juang mahasiswa bukan sekadar pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas. Apa harapan Datuk Seri utama kepada orang-orang muda, pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti agar mereka bangkit menjadi aset pembangunan negara? Datuk Seri, harapan sikit. Kita bagi motivasi. Amin Musyawarah macam pemimpin mahasiswa. Allah. Datuk Seri, rahsia Datuk Seri, saya dulu pernah digantung universiti kerana mengkritik pemerintah. Aduh. Allah. Ikut Datuk Seri lah. Ya. Apa dia mahasiswa ni? Orang kalangan atau kelompok muda yang ingin menimba ilmu. Ya. Supaya tahap keterampilan, kemahiran membolehkan mereka itu mendapat pekerjaan yang lumayan. Tapi harus diingat, ya, tugas mereka juga adalah menjadi suara jurubicara masyarakat kelilingnya. Ini disebut conscience of the majority. They represent the voice, conscience, aspirations of the majority, suara hati nurani rakyat yang inginkan kebebasan, keadilan, kesaksamaan. Jadi ada adilisme.
orang muda itu bukan diukur semata-mata dari umur. Ada orang muda pikirannya tua. Ada orang muda moralnya jelek. Ada orang muda yang menjadi perkakas dan alat kepada perasuah dan penindas. Sebab itu orang muda itu dikaitkan dengan cita-cita murni, idealisme. Apa dia idealismenya? Menegakkan keadilan, conscience rakyat, benci dengan rasuah, benci dengan kezaliman. Ini dia cita-cita murni anak muda. Sebab itu di dalam puisi Taufik Ismail, seorang pujangga terkenal, penyanyi terkenal di Indonesia, dia kata mahasiswa itu budaya takut itu harus dilepaskan. Mana? Jangan umpamanya dekan, mahasiswa takut dengan dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan menteri, menteri takut dengan presiden, presiden takut dengan mahasiswa. Itu yang pentingnya. Selagi mahasiswa itu menjadi juru bicara rakyat, dia harus, bagi saya itu latihan penting. Ada orang mengandaikan universiti harus ada disiplin, benar. Fokus utama menimba ilmu, benar. Tetapi ilmu itu pada pahaman kita juga ma'rifah. Dia ada beza ya. Itu sini nak guna whiteboard sana pun boleh? Tak, sini boleh. Tak boleh? Oh, ini canggih dong. Canggih. Ada suruh pakai whiteboard. Saya tengok ada dah keluar di itu. Okey. Ma'rifah ya. Betul? Betul. Ma'rifah, Masya Allah. Jadi dia maknanya dia ada tingkat satu information, satu knowledge, satu lagi wisdom. Ini anak-anak mahasiswa mesti ingat ni. Kita ini ada percambahan maklumat. Mana dapat? Daripada Google, daripada mana AI, maklumat bercambah. Bukan semua maklumat itu knowledge. Ya, ada yang kita anggap knowledge, ada yang maklumat, kemudian tingkatnya knowledge. Tapi knowledge tu ada knowledge, kalau ikut Imam Al-Ghazali, ya, dia kategori di antara ilmu yang baik dan ilmu yang buruk dan menyesatkan. Sebab itu saya gunakan istilahnya ma'rifah. Ya? Dia letakkan kategori. Kalau semalam saya di Universiti Pertahanan Nasional, saya sebut tentang penyair Inggeris yang terkenal, nama dia T.S. Eliot. Dia letakkan kategori, mana dia information, we have lost in knowledge, mana dia knowledge, we lost in wisdom. Ya? Karena banyak orang dapat ilmu, tapi hilang apa? Hilang nilai, hilang akhlak. Ini yang hilang. Jadi anak muda itu mesti ditanam kecintaan kepada ilmu, ya, kecintaan kepada ilmu, dan kemudian satu kecintaan kepada ilmu, keduanya dia kena faham dan nilai. Sebab itu bagi kita, kebetulan Universiti Pertahanan dulu timbulkan masalah penderaan serika-serika mati. Kemudian baru ni satu lagi kes, saya panggil budak tu. Ini dia nampak serika, gambar serika sini. Allah. Jadi maknanya ada ilmu, ada disiplin ketenteraan. Tetapi yang tidak ada adalah nilai dan moral. Jadi kalau kita mau jadi pimpinan, mau jadi juru bicara rakyat, mau jadi conscious of the majority, mau bicara tentang kebenaran, keadilan, jangan kita tinggal prinsip wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, maknanya akhlak. Kerana Rasulullah SAW itu disebut sebagai uswatun hasanah. Tulis cepat, tulisan saya cantik pada ni. Maknanya contoh yang terbaik, ya. Dan kita kata wa innaka ala khuluqin azim tu Al-Quran, maknanya contoh harus terbaik. Ya. Karena Rasulullah itu ya pada salatnya, pada akhlaknya, pada Qurannya, pada segalanya, tetapi yang ditekankan ialah contoh dan akhlak yang terbaik. Jadi kalau saya sudah tanya, bila kita bicara dengan prinsip, bicara dengan idealism,
bicara menolak rasuah, kerusakan, ini kerana daripada hati nurani, dari dhamir kita sendiri. Pancaran, cernaan dari hati nurani yang menginginkan, yang kemudian terungkai, diterjemah dalam bentuk amal, dan ini disuarakan dengan lantang. Jadi bagi saya di sekolah, di Kementerian Pendidikan Tinggi, kepada menteri-menteri saya beritahu, pendidikan ini juga yang disebut pencerahan. Pendidikan ini juga apa yang disebut juga kesempatan menanam nilai. Kalau masa saya Menteri Pendidikan dulu, saya kata dirumuskan dalam hadis Rasulullah SAW, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Betul tak? Betul. Saya mengaji Malay College tu. Saya bukan sekolah Arab. Yang orang ni pelipis pandai. Di maknanya Adabani Rabbi, maknanya ya Allah, perbaiki dan sempurnakan adab aku. Ilmu itu dikaitkan dengan adab. Ada orang berilmu tapi tak ada adab. Sebab itu kalau tengok pimpinan negara-negara di dunia ni, apa mereka tidak bodoh. Mereka bukan jahil, pintar-pintar semua. Ya. Afrika, Asia, Latin Amerika, Amerika, Eropah, pintar, bijaksana, kemahiran dalam bidang digital, AI, you name it, they have it. Apa yang tidak ada? Tidak ada adab. Tidak ada nilai. Kalau kelompok dia, kamu sentuh, dia gasak kamu. Dia hantar serangan, bom dan segalanya. Kalau kelompok orang lain, kamu bunuhlah segamai manapun. Dia tidak memberi kesan. Maknanya, terhakis nilai. Hilang kemanusiaan. Sebab itu saya bagi pihak saudara, saya lantang. Ada orang kata, Anwar, kita negara kecil, jangan terlalu lantang dalam soal Gaza. Saya kata, bagaimana mungkin kita boleh diam, tutup mata, padahal setiap hari orang dibantai, anak-anak kecil dan bayi dibunuh, rumah dibakar, tanah dijajah. Tak mungkin kita jadi satu manusia. Apa artinya kalau saya jadi pimpinan dan tidak boleh menyuarakan pandangan berdasarkan prinsip dan adab bagi pihak rakyat Malaysia? Ini saudara yang kita sebut dalam bidang pendidikan, itu rumuskan, iaitu mesti ada ilmu, mesti ada nilai dan akhlak. Bila saya sebut, mengapa anak muda toleran dengan rasuah? Saya tak kira rasuah dari parti mana. Kerajaan atau pembangkang, sekarang atau dulu. Bagaimana anak muda boleh biarkan orang yang semasa berkuasa, Perdana Menteri ke, Menteri Kewangan ke, boleh kumpul puluh bilion ringgit dan rasa tidak ada kesan? Is something wrong with you. You don't have principles and values. Wang siapa yang diambil begitu? Wang rakyat. Jadi sekarang nak cari wang tambah bagi asrama, beli bas untuk sekolah, semua ada problem. Sebab kita izinkan hal yang sedemikian berlaku. Dan ini terlibat semua, sistemik. Sama ada keperluan polis, keperluan tentera, keperluan sekolah, keperluan kesihatan. Kalau tidak ada prinsip adab dan akhlak, semua ini jadi masalah. Barang baja ada masalah. Beli baja untuk petani miskin pun masalah. Profesor buat research pun ada lagi sungguh gelap. Menteri diamanahkan untuk menentukan projek pun ada komisen. Sampai bila negara ini nak selamat? Apakah negara ini miskin? Tidak. Mana pergi puluh-puluh bilion? Balak hilang. Rakyat di kampung yang ada balak tak senang. Industri bertambah, tapi yang miskin tegar masih ada. Ini isu yang harus dibangkitkan secara ikhlas dan konsisten oleh anak-anak muda. Saya maaf kepada rakyat ni ramai, kawan-kawan saya di Matampau ramai, Tok Bun ada tadi saya jumpa. Tapi petang ini saya diminta bicara soal generasi
AI. Salim, Jadi, hujah saya, message saya itu lebih banyak kepada anak muda. Ini sebab saya mengatakan, masa untuk kita menimba ilmu, kalau tak ada ilmu ni, bicara macam bicara, saya tak mau kata semua lah, jadi parlimen. Debat belanjawan. Ya. Debat belanjawan. Iyalah, tapi Perdana Menteri ni tak ambil gaji. Dia ni malaikat ke? Ni apa dia ni? Saya tak ambil gaji, bukan makna saya miskin. Saya ada alam parlimen. Azizah ada alam parlimen. Cukuplah kerana saya ni selalu lantang. Nak bagi contoh yang baik kepada rakyat. Saya tak ambil. Okey, katalah baik. Mulai tahun depan saya ambil. Dia maki juga. Aku tak ambil pun salah. Aku ambil pun salah. Apa isu dia itu? Kalau saya ambil tak salah sebab tu hak saya. Saya tak nak ambil kerana saya nak bagi mesej. Orang sini tahu. Dulu masa saya jadi ahli parlimen tanpa apa, saya tak ambil. Saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance ahli parlimen. Kalau dulu, puluh-puluh tahun saya jadi ahli parlimen tanpa saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance parlimen. Allowance parlimen tu lebih rendah daripada gaji menteri. Sekarang ni, saya tak ambil gaji Perdana Menteri yang sangat tinggi. Tapi saya ambil allowance parlimen. Pun ni macam malaikat, Nabi pun ambil gaji. Siapa tak pernah dengar Nabi ambil gaji? Tak apa. Kemudian isu lain pula, Anwar ni sekarang dia cukai kepada orang miskin. Orang kaya di Malaysia ni tak kena cukai. Ni ahli parlimen bercakap di Matampau ni. Saudara, boleh kritik, tapi jangan menipu. Sekarang ini yang T15, 315 ni maknanya saya nak kutip wang lebih daripada orang yang maha kaya supaya yang B40, M40, bahkan T yang di bawah tu pun tak payah bayar harga minyak seandainya ada penyelarasan subsidi, yang kata subsidi rationalization. Jadi debate itu jadi masalah begitu. Baik, saya kata kita tidak akan lagi tambah hutang negara. Kita tengok hutang bertambah. Dikutuk saya. Saya dah jelaskan dalam parlimen. Tahun 2021 hutang 100 bilion. Saya ambil alih turun. Sekarang tinggal 80 bilion. Maknanya hutang tu kurang. Tapi hutang keseluruhannya yang kamu ambil dulu, saya kena bayar. Faham tak? Sebab itu saya kata ilmu itu penting. Anak muda kalau terpengaruh macam itu, maknanya dangkal ilmunya. Padahal bila sebut pencerahan, itu critical thinking. You dengar, baik, Anwar bercakap hari ini, kata kurang hutang, daripada 100 bilion tinggal 80 bilion. You check, Google find out. Betul, okey. Jadi ini yang kita nak latih, saudara. Anak muda mesti bangkit sebagai jurubicara menegakkan kebenaran dan keadilan. Arigatou gozaimasu. Masya Allah, baik.